Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Prof. Mas dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang pembangunan sosial dan penanggulangan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Jamaliah binti Isa, pemegang kad matrik D202120987006. Bersama rakan saya iaitu Nuriani binti Abdullah, pemegang kad matrik D202120987017. Okey, kita masuk kepada bab pengenalan. Okey, pengenalan yang pertama, biologi moden dan psikologi tentang kenakalan selalunya dikemukakan dalam kerangka pembangunan yang membawa maksud sikap dan tingkah laku seseorang dianggap berubah masa semasa dia berkembang secara fizikal dan psikologi. Di samping itu, perspektif semasa memperhatikan pelbagai situasi sosial atau persekitaran yang boleh menghalang atau memudahkan pertumbuhan dan pembangunan manusia. Di dalam hal ini, teori moden pembangunan manusia adalah serupa dengan teori pemikiran terdahulu seperti Freud. Freud pernah mengatakan, walau bagaimanapun cenderung untuk memberi tumpuan kepada gangguan yang tidak menyenangkan dalam pertumbuhan manusia dan masalah yang dijana daripada hubungan abnormal seperti yang berlaku pada awal kehidupan seseorang. Seterusnya, perspektif tradisional mengenai perkembangan manusia termasuk perkembangan kanak-kanak telah banyak menangani parameter pertumbuhan dan pertumbuhan individu. Di dalam hal ini juga, setiap perspektif sedemikian telah banyak dipengaruhi oleh biologi dan psikologi, penyelidikan yang agak sesuai. Di samping itu, apabila sedemikian perbincangan diberikan, selalunya penyelewengan dijelaskan dari segi masalah identiti psikologi. Okey, seterusnya kita masuk kepada model Kohlberg, iaitu model pembangunan. Beliau bernama Lawrence Kohlberg. Kohlberg berpendapat bahawa manusia berkembang dari segi perhubungan antara satu sama lain dan idea dan nilai moral. Menurut Kohlberg, orang berkembang secara berperingkat-peringkat bermula dengan apa yang disebutkannya sebagai mempunyai 3 tahap, iaitu tahap pra-konvensional, yang kedua adalah tahap konvensional, dan yang ketiga adalah tahap pasca konvensional. Dalam setiap peringkat terdapat 2 peringkat lagi dengan jumlah 6 peringkat pertumbuhan dan perkembangan. Okey, sekarang kita teruskan kepada peringkat pertumbuhan dan perkembangan menurut Kohlberg. Okey. Pada tahap pertama adalah pra-konvensional, di mana pada tahap ini pelakon dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman yang akan diterima akibat pelakon tersebut. Okey. Di peringkat pertama adalah orientasi, kepatuhan dan hukuman, di mana pada peringkat ini kanak-kanak yang berusia 4 tahun akan menilai bergantung kepada kesan fizikal yang dikenakan ke atas diri mereka. Dengan itu, kepatuhan mereka hanya untuk mengelak denda. Hal ini dilakukan kerana mereka masih belum mempunyai kebolehan sesuatu dari segi tujuan, tetapi lebih tertumpu kepada akibat yang akan mereka terima. Mereka juga sebenarnya tidak dapat membezakan yang betul atau yang salah. Okey, seterusnya kita pada peringkat yang kedua, iaitu orientasi ganjaran pribadi, di mana pada peringkat ini lebih kepada kehendak dan perasaan sendiri. Hal ini kerana sesuatu itu dinilai baik atau jahat adalah berdasarkan kesan ke atas mereka. Misalnya, apa yang dapat memuaskan hati itulah yang dianggap baik dan sebaliknya. Seterusnya kita kepada tahap yang kedua, iaitu tahap konvensional, di mana pada tahap ini
individu sudah mula mengaplikasikan peraturan berdasarkan sesuatu yang telah ditetapkan. Seterusnya, peringkat yang ketiga iaitu orientasi perlakuan baik, di mana cenderung untuk menolong atau lebih dikenali dengan sifat altruistik. Contohnya, menolong orang lain yang berada di dalam kesusahan atau menyiapkan kerja akan dianggap sesuatu yang baik, kerana menolong orang agar dianggap sebagai orang yang baik. Okey, seterusnya, peringkat keempat iaitu akur kepada sistem sosial dan etika peraturan, di mana pada peringkat ini penghormatan seseorang kepada undang-undang sedia ada. Misalnya, menghormati undang-undang adalah atas rasa keyakinan terhadap undang-undang dan sanggup memperjuangkannya. Okey, kita teruskan kepada tahap yang ketiga iaitu pasca konvensional, di mana individu mula meneroka pilihan atau memilih alternatif lain dalam penaaturan moral. Okey. Peringkat kelima adalah etika kontrak sosial dan hak individu, di mana tingkah laku moral adalah berteraskan kepada kepentingan sosial dan perjuangan ke arah kedaulatan masyarakat. Ini lebih kepada hak individu, maruah, keadilan, persetujuan serta tanggungjawab bersama yang menjadi isu yang dititik beratkan. Okey, yang terakhir adalah etika prinsip sejagat. Okey, ini membawa maksud tingkah laku kesedaran diri yang meletakkan nyawa manusia, keadilan dan maruah pada peringkat yang paling tertinggi. Seterusnya, kita masuk kepada topik pandangan psikologi lain tentang pembangunan manusia, di mana yang pertama, piagam peringkat pertumbuhan dalam tipologi Kalbach sepadan kira-kira kepada umur berikut, yaitu tahap prakonvensional, perkembangan moralnya berlaku dari sejak lahir hingga 7 tahun, dan tahap konvensional berlaku antara umur 8 tahun dan 12 tahun, dan tahap pasca konvensional berlaku dari umur 12 tahun dan seterusnya. Yang kedua, kajian menggunakan teori perkembangan moral ini dengan mencadangkan bahawa delinquents biasanya berfikir dan menakul pada tahap pra-konvensional. Walau bagaimanapun, perkembangan moral tidak berlaku dalam ruang hampa dan dianggap sebagai tingkah laku yang dipelajari. Seterusnya, kita masuk kepada model pembangunan sosial. Okey, model pembangunan sosial ini kenakan mengamalkan dinamik pandangan tentang tingkah laku manusia, iaitu serupa dengan beberapa teori individualistik yang dibincangkan dalam bab 4. Model pembangunan sosial juga telah mengekalkan bahawa manusia berkembang dan berkembang secara berperingkat. Walau bagaimanapun, terdapat satu perbezaan antara penjelasan individu mengenai kenakalan ini yang dibincangkan sebelumnya. Model pembangunan sosial juga telah menganggap pertumbuhan dan pembangunan adalah bersifat sosial, dengan penjelasan sosial tentang tingkah laku ini tidak dianggap secara berasingan. Sebaliknya, ianya dilihat sebagai terjalin atau bersambung untuk membentuk pandangan yang lebih lengkap. Ada juga yang mengekalkannya pembangunan sosial mewakili satu sintesis teori kawalan, pembelajaran teori, dan teori persatuan pembezaan. Untuk pandangan ini juga, golongan muda belajar tingkah laku daripada mereka dalam kalangan sosial mereka, seperti di rumah, di sekolah, dan di kalangan rakan sepermainan mereka. Okey, seterusnya kita masuk kepada laluan kepada kenakalan, iaitu melalui pendidikan Moffitt. Beliau bernama Terry Moffitt. Yang pertama, dalam pendidikan ini, Moffitt dan sekerjanya telah mengkaji laluan kepada jenayah dan kenakalan di kalangan sampel belia New Zealand selama beberapa tahun. Dalam reka bentuk penyelidikan ini adalah membujut di mana kanak-kanak telah dipilih daripada populasi belia usia prasekolah hingga remaja. Di dalam bidang daripada kajian ini, Moffitt dan rakan sepertinya telah menemui bahawa sampel kecil daripada belia menunjukkan tanda-tanda tingkah laku antisosial dari usia prasekolah
dan terus menunjukkan tingkah laku antisosial ini dan jenayah melalui masa remaja dan terus menjadi dewasa. Dalam penyelidikan Moffitt menunjukkan bahawa belia berterusan kursus hayat LCP ini iaitu perjalanan hidup yang berterusan. Ini membezakan dengan ketara daripada juvana lain, iaitu dari segi kebolehan lisan dan ingatan Moffitt. Sebagai tambahan, kumpulan berterusan kehidupan ini sering dicirikan oleh ciri-ciri logik biopsiko yang lain seperti gangguan kekurangan perhatian. Kita sambung dengan cadangan Moffitt. Cadangan Moffitt ini terbahagi kepada dua, iaitu cadangan utama dan cadangan lain. Terlebih dahulu kita masuk kepada cadangan utama. Cadangan utama iaitu yang pertama, penyelidikan Moffitt telah mencadangkan di mana pesalah berterusan sepanjang hayat ini adalah lebih cenderung kekal sebagai pesalah. Seterus itu, penyelidikan ini telah dikenal pasti kategori pesalah muda yang lebih besar iaitu pesalah adolescence limited, iaitu masa remaja terhad AL. Dengan itu, pesalah yang terhad kepada remaja akan dicirikan kepada kurang neuropsikologi, iaitu hubungan otak dengan tingkah laku seseorang, di mana neuropsikologi masalah dan jenayah serta kenakalan yang kurang meluas berbanding dengan pesalah berterusan sepanjang hayat. Hal ini kerana mereka biasanya memulakan kerjaya mereka dalam jenayah semasa di pertengahan hingga akhir remaja. Justru, mereka tidak kekal terlibat dalam kenakalan selama lebih 1 tahun atau 2 tahun. Tambahan pula, tingkah laku ini tidak diramal atau dijelaskan oleh patologi individu. Malahan, kenakalan AL adalah lebih baik jika dijelaskan oleh banyak faktor sosial, seperti ikatan sosial yang lemah dan pergaulan rakan sebaya yang delinquents. Seterusnya kita masuk kepada cadangan lain. Cadangan lain iaitu yang pertama, Moffitt juga telah mencadangkan bahawa cara kenakalan ini telah muncul dengan pemodenan dan perindustrian kerana perubahan sosial telah meningkat kebergantungan belia daripada pengawasan, iaitu kawalan keluarga, dan harus bekerja di usia awal. Selain itu, kedua-dua corak kenakalan LCP, Life Course Persistent, dan AL dipengaruhi oleh pergaulan rakan sebaya yang delinquents. Namun begitu, Moffitt telah mengekalkannya kerana pelibatan mereka yang lebih lama dalam kenakalan dan kesediaan mereka untuk mengambil risiko dan mencuba perkara baru. Hal ini demikian kerana belia LCP mampu menarik minat rakan sebaya. Sesetengah daripada mereka juga mungkin remaja AL ini dan juga pemimpin adalah di kalangan kumpulan tersebut. Seterusnya kita masuk kepada teori jenayah umum melalui pandangan lain jenayah berterusan. Menurut teori ini, pesalah berkongsi asas sifat biasa iaitu kekurangan kawalan diri berkaitan kepada keperluan untuk keseronokan. Pesalah jenayah tidak semestinya psikopat atau penuh dengan kejahatan. Sebaliknya, orang-orang ini tidak dapat mengawal keinginan impulsif mereka yang sering mengakibatkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan haram. Dalam pengertian ini, maka penyerayah pada dasarnya adalah pesalah yang berterusan sepanjang hayat. Maksudnya di sini, sekiranya seseorang individu tidak dapat mengawal keinginan ataupun kehendak hati mereka untuk melakukan perkara negatif, maka individu tersebut akan mudah melakukan perbuatan jenayah. Kemungkinan individu ini akan melakukan jenayah sepanjang hidupnya. Saya ambil contoh biar rakan-rakan tahu ataupun lebih jelas mengenai teori jenayah umum ini. Contohnya ada seorang lelaki bernama Ali. Ali mempunyai keinginan untuk mencuri. Sekiranya Ali mempunyai kawalan diri yang rendah ataupun Ali tidak dapat mengawal keinginan hatinya untuk mencuri, maka Ali akan terlibat dalam kes jenayah. Dapat disimpulkan di sini bahawa mengikut teori umum jenayah ini, sekiranya seseorang individu mempunyai kawalan diri yang rendah,
maka individu tersebut akan mudah melakukan jenayah. Seterusnya, kita beralih kepada penyelidikan lain yang kurang menyokong teori umum jenayah. Terdapat penyelidikan yang kurang bersetuju dengan teori umum jenayah yang menyatakan bahawa penyumbang kepada delikuen dan jenayah adalah kawalan diri yang rendah. Namun, penyelidikan ini menyatakan bahawa selain daripada kawalan diri yang rendah, personaliti, fisiologi, neuropsikologi dan sosial juga penyumbang kepada tingkah laku delikuen. Okey, kita lihat dari segi personaliti. Individu yang mempunyai personaliti baran mudah untuk melakukan aktiviti-aktiviti delikuen seperti membuli dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang mempunyai sikap baran akan sukar untuk mengawal emosi mereka sekiranya mereka marah. Jadi, kemarahan yang terdapat dalam diri mereka ini akan mendorong mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti delikuen. Contohnya, sekiranya mereka marah terhadap seseorang, mereka akan memukul ataupun melakukan sesuatu yang dapat memuaskan hati mereka asalkan kemarahan yang terdapat dalam diri mereka telah mereka lunaskan. Jadi, di sini terbukti bahawa personaliti juga pendorong kepada tingkah laku delikuen dan jenayah. Seterusnya dari segi fisiologi. Fisiologi merupakan keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keperluan asas yang lain. Mengapa dalam penyelidikan ini menyatakan bahawa fisiologi merupakan salah satu punca berlakunya jenayah dan delikuen? Ini kerana terdapat golongan yang kurang berkemampuan yang tidak mempunyai pekerjaan dan mengalami masalah kewangan. Golongan-golongan seperti inilah yang terdorong untuk melakukan jenayah seperti merompak dan mencuri. Alasan daripada jenayah yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi memenuhi keperluan asas mereka. Di sini terbukti bahawa fisiologi juga merupakan salah satu punca berlakunya jenayah dan delikuen. Seterusnya ialah neuropsikologi. Neuropsikologi merupakan hubungan antara otak dan tingkah laku. Sekiranya seseorang individu mengalami gangguan pada otak, hal ini akan menyebabkan individu tersebut menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang tidak normal. Tingkah laku yang tidak normal ini akan mendorong individu tersebut melakukan aktiviti jenayah dan delikuen. Di sini terbukti bahawa neuropsikologi juga salah satu penyumbang kepada berlakunya aktiviti delikuen dan jenayah. Okey, dapat disimpulkan melalui penyelidikan ini bahawa aktiviti jenayah dan delikuen bukan semata-mata kerana kawalan diri yang rendah. Melalui penyelidikan ini juga menyatakan pada asasnya penjenayah akan berhenti melakukan jenayah sekiranya mereka menjadi fizikal yang tidak boleh melakukan jenayah. Maksudnya di sini, seseorang individu itu akan berhenti melakukan jenayah sekiranya dia mengalami masalah fizikal seperti kecacatan atau fizikalnya telah lemah. Okey, kita ambil contoh perompak. Perompak akan berhenti melakukan jenayah sekiranya dia mengalami kecacatan seperti kelumpuhan. Kelumpuhan tersebut menyebabkan dia tidak mampu untuk melakukan jenayah. Contoh lain adalah orang tua. Sekiranya seseorang individu itu telah lanjut usia, dia tidak akan mampu untuk melakukan jenayah disebabkan oleh fizikalnya telah lemah. Seterusnya, kita lihat pula kepada Samson dan Lau dan titik pusing dalam kerjaya jenayah. Robert Samson dan John Lau telah menawarkan pandangan tentang kenakalan melalui perspektif pembangunan pada tahun 1993. Mereka telah menganalisis semula data yang dikumpul terhadap 500 orang lelaki delikuen dan 500 orang lelaki bukan delikuen. Melalui maklumat, mereka telah meneliti hubungan susulan dengan beberapa ratus orang lelaki ini. Berikut merupakan contoh situasi penyelidikan yang telah dijalankan oleh Samson dan Lau. Bagi menjayakan kajian ini,
mereka telah menghubungi seramai 1,000 orang lelaki yang mempunyai usia yang berlainan bagi memberi pandangan mereka terhadap kehidupan mereka sewaktu remaja dan dewasa. Melalui kajian ini, didapati bahawa ramai di antara mereka yang mempunyai kehidupan dan tingkah laku berubah. Meskipun begitu, terdapat di antara mereka yang masih melakukan jenayah. Melalui kajian ini, Samson dan Lauk telah menyimpulkan bahawa faktor kritikal dalam kehidupan lelaki ini adalah kekuatan hubungan mereka. Semakin kuat ikatan ini, semakin kecil kemungkinan untuk mereka melakukan jenayah. Berikut merupakan hasil penyelidikan yang dijalankan oleh Samson dan Lauk terhadap lelaki-lelaki yang memiliki tingkah laku dilikun dan jenayah. Melalui kajian ini, mereka telah mendapati beberapa faktor yang menjadi pendorong kepada lelaki-lelaki ini untuk melakukan jenayah dan perkara yang menyebabkan mereka berhenti daripada melakukan jenayah. Okey. Melalui kajian ini, antara faktor yang menjadi pendorong kepada lelaki-lelaki ini untuk melakukan jenayah adalah mereka inginkan kebebasan ataupun kepuasan. Maksudnya di sini, lelaki-lelaki ini terlibat dalam kes jenayah semata-mata kerana mereka inginkan kebebasan. Seterusnya ialah institusi kekeluargaan. Tekanan dalam keluarga juga dapat menyebabkan seseorang itu terlibat dalam kes jenayah ataupun dilikun. Hal ini dikatakan demikian kerana hubungan keluarga yang retak, misalnya pergaduhan antara ibu dan ayah, dapat menyebabkan anak-anak mereka merasa tertekan. Bagi melepaskan tekanan ini, mereka lebih memilih untuk melakukan aktiviti jenayah dan dilikun. Seperti yang kita ketahui, tidak semua manusia di muka bumi ini akan melakukan perkara-perkara yang berfaedah seperti bersukan untuk melepaskan tekanan yang terdapat dalam diri mereka. Okey, seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya juga merupakan penyumbang kepada seseorang untuk melakukan dilikun ataupun jenayah. Seperti yang kita ketahui, lelaki terutamanya ketika mereka di usia remaja, mereka mudah untuk terikut-ikut dengan rakan sebaya mereka. Dilikun yang dapat kita lihat ialah kes buli. Sebagai contohnya, pelajar lelaki akan terikut-ikut dengan rakannya yang suka membuli kerana mereka merasa kagum dengan rakan mereka yang menjadi individu yang ditakuti oleh pelajar lain. Perkara inilah yang mendorong mereka untuk turut menjadi seorang pembuli. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada sebab-sebab lelaki ini berhenti daripada melakukan aktiviti jenayah ataupun dilikun. Antara sebab lelaki ini berhenti melakukan aktiviti jenayah adalah disebabkan hubungan sosial, iaitu keluarga. Seseorang lelaki dipercayai akan mengubah tingkah laku mereka sekiranya mereka telah berumah tangga ataupun telah berkahwin. Menurut kajian ini, hubungan dalam perkahwinan ini turut membantu para lelaki untuk berhenti melakukan jenayah. Sebab lain mengapa lelaki-lelaki ini berhenti melakukan jenayah adalah disebabkan bagi mereka membuat jenayah atau dilikun tidak berfaedah. Maksudnya di sini, mereka sudah mula sedar bahawa tingkah laku mereka dengan berbuat jenayah tidak memberi apa-apa faedah, melainkan memberi kesan negatif terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Sebelum kami mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan 2 rangkap pantun. Pasangan isteri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian perbentangan kami, moga dapat kesan yang positif. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Sebelum kami mengundurkan